Pagi ini bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman bersama gabungan seramai 32 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Sabah akan membawa kes pembubaran Dewan Negeri oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah ke mahkamah. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kali ini satu lagi isu politik di Sabah akan kita perbincangkan. Ia adalah berkaitan dengan keputusan Tan Sri Musa Aman membawa kes ke mahkamah mengenai pembubaran DUN Sabah pada 30 Julai yang lepas. Isunya ialah apakah yang akan terjadi dan apakah kesannya apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Ada dua keadaan yang akan kita cuba perbincangkan pada kali ini, iaitu kesan kepada iklim politik di Sabah, dan yang kedua, kesan kepada pengundi atas pagar. Jangan ke mana-mana, mari ikuti perbincangan ini sehingga ke penghujungnya untuk mengetahui dua dampak atas tindakan yang dilakukan oleh Tan Sri Musa Aman membawa kes ini ke mahkamah. Seperti yang kita ketahui bahawa krisis politik antara dua pemimpin ini, iaitu Musa Aman dan juga Datuk Sapi Abdal, ini bukanlah suatu perkara yang menjadi rahsia di kalangan ahli-ahli politik dan juga orang-orang Sabah yang mengikuti perkembangan kedua-duanya ini. Pertelingkahan mereka, perselisihan faham mereka dan krisis antara keduanya ini sudah pun berlaku semasa kedua-duanya berada dalam parti UMNO. Apa sebab dan bagaimana krisis itu timbul, itu nanti kita akan perbincangkan. Tetapi yang lebih utama pada perbincangan kita kali ini ialah tindakan Tan Sri Musa Aman membawa kes ke mahkamah mengenai dengan pembubaran DUN. Jika kes ini diterima dan mengikut laporan media sudah pun diterima di mahkamah dan akan disebut kes ini pada 17 Ogos, seminggu daripada sekarang, dan jika kes ini ada autoriti untuk diperbincangkan di peringkat mahkamah, kemudian diputuskan dan didapati ada kewajaran untuk membawa kes ini ke mahkamah dan dibicarakan, maka banyak implikasi-implikasi yang akan berlaku dalam sistem perundangan di Sabah. Walau bagaimanapun, hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang ini kita serahkan kepada orang yang pengamal undang-undang yang aktif dan juga mereka-mereka yang ada autoriti. Tetapi yang pada kali ini yang kita bincangkan ialah apa yang akan berlaku kepada iklim politik di Sabah. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika kes Tan Sri Musa Aman ini diputuskan oleh mahkamah dan didapati ada kewajaran, iaitu menang, maka DUN yang dibubarkan itu akan terbatal dengan sendirinya. Walaupun kita tahu banyak lagi proses mungkin di beberapa peringkat mahkamah, tetapi kesannya ialah DUN itu yang dibubarkan itu akan terbatal. Jadi kita lihat bagaimana iklim politik di Sabah akan menghadapi situasi ini. Tentunya para penyokong kedua belah pihak akan, di sebelah pihak Datuk Musa Aman akan meraihkan mungkin kejayaan itu, tetapi di pihak Datuk Sapi Abdal akan merencana langkah-langkah seterusnya yang patut diambil apabila mahkamah memutuskan pembubaran DUN Sabah itu adalah batal. Pertelingkahan kedua pemimpin ini tidak akan berakhir di situ. Jika sekiranya Musa Aman pun dipilih sebagai Ketua Menteri Sabah, maka di pihak yang sebelah juga akan melihat ruang-ruang yang tersedia untuk terus mengisi ruang-ruang itu
bagi menjatuhkan Musa Aman. Itulah lumrah dalam politik. Kuasa adalah menjadi satu elemen yang penting untuk jadi rebutan. Kesannya kepada Sabah ialah landscape politik di Sabah tidak akan berada dalam keadaan yang stabil. Tidak ada satu jaminan bahawa apabila Musa Aman naik sebagai Ketua Menteri, maka tidak ada usaha-usaha untuk menjatuhkan beliau. Sebaliknya, tidak ada juga satu jaminan apabila Datuk Shafie mengekalkan kedudukan sebagai Ketua Menteri, tidak akan ada juga usaha-usaha yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan dan mencemarkan kepimpinan Datuk Shafie di Sabah. Bila dan bagaimana iklim politik Sabah akan terus stabil, kita tidak dapat mengetahuinya. Kerana ini bergantung kepada politikus-politikus Sabah yang kita lihat pada ketika ini begitu bertentangan di antara satu sama lain. Berkelompok-kelompok. Tidak ada persepahaman. Bahkan matlamat untuk membangunkan negeri Sabah untuk kepentingan rakyat Sabah pun sudah terkebelakang. Apalah nasib rakyat Sabah? Sudahlah pembangunan yang dikatakan mundur. Rakyat Sabah akan terus menagih kepimpinan yang benar-benar boleh membangunkan negeri Sabah ini. Mari kita lihat pula kesan kepada pengundi-pengundi atas pagar. Pengundi-pengundi atas pagar ini ialah mereka yang tidak mempunyai kecenderungan kepada parti-parti tertentu. Baik kepada Musa Aman, baik kepada Datuk Shafie Apdal, baik kepada parti-parti lain. Mereka berada di atas pagar, duduk di atas pagar dan melihat senario yang berlaku. Dan kemudian di akhir-akhirnya barulah membuat keputusan pihak mana yang akan jadi pilihan mereka. Kebanyakan atas pagar ini adalah golongan-golongan belia. Golongan-golongan orang muda yang sebenarnya sudah muak dan bosan dengan percaturan-percaturan ahli-ahli politik yang bukan saja mencemarkan kesucian politik itu sendiri, tetapi juga mereka muak melihat pertikaian-pertikaian politik yang memihak kepada kepentingan diri politikus-politikus di Sabah. Mereka ini sudah bosan untuk memperkatakan tentang politik, tentang masa depan politik. Tetapi pada waktu yang sama mereka mempunyai hak untuk memangka pada pilihan raya yang akan diadakan. Golongan inilah yang sepatutnya harus ditakuti oleh politikus-politikus ini, kerana mereka adalah penentu kemenangan kepada pihak-pihak tertentu. Apakah pertelingkahan, perselisihan Musa Aman dan Datuk Shafie ini akan berakhir dengan kemenangan sebelah pihak atau win-win situation, menang kedua-dua belah pihak, ataupun menyaksikan biduk lalu kiambang bertaut? Jangan ke mana-mana, ikuti siri 2, kupasan dan analisis daripada channel Cikgu Pian. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi